Dekat mulut, apa yang kita buat? Gigi kita tu akan menghancurkan. Kita ada 3 jenis gigi. Kita ulang balik gigi kacip, gigi geraham, gigi taring. Nanti saya akan tanya soalan. Siapa boleh jawab bagus, diingat balik. Daripada gigi tu kita gunakan gigi kita untuk melumatkan gigi geraham untuk melumatkan makanan kita tu, hancurkan semua tu. Lepas tu kita akan masuk kat mana? Campur dengan air liur semua, kita akan kunyah sampai hancur dan masuk ke lalu ke esophagus kita. Esophagus tu yang dekat antara kat bawah leher kita tu kan. Tube esophagus. Lepas tu sampai ke perut kan. Dekat perut tu lah makanan tu bertindak balas dengan asid hidrolik kan. Lepas tu dekat perut tu lah akan masuk ke usus. Dekat usus penyerapan. Okay. Usus kecil. Usus kecil berlaku penyerapan nutrien. Nampak penyerapan nutrien di mana yang tidak tercerna, yang tidak dihadam kan, yang tidak diserap, dia akan masuk ke dalam usus besar. Beza usus kecil dia menyerap makanan tu dia jadi nutrien kan, dia dialirkan ke seluruh badan kita kan. Tapi makanan yang tidak dicerna, yang tidak dihadam, yang tidak yang tak gunalah, maksudnya dah hampah-hampah semua ni, dia akan jadi najis kita lah dan dibawa ke usus besar. Usus besar makanan tadi tu, usus besar tu dia jadi najis. Najis tu atau tinja, kita panggil tinja. Itu berlaku proses penyahtinjaan kan. Proses tu berlaku di mana? Di usus besar dan usus tinja tu akan keluar melalui dubur. Keluar kena buang. Sebab kalau tak buang, tinja tu dia jadi toksik. Dan kita akan jadi sakit kalau kita tak buang air besar. Okay kan? Alright. Itu. Okay, muka surat 33. Okay, sekarang ni saya nak awak tulis jawapan yang pertama. Tulis dekat ruangan chat tu. Mulut, gigi, lidah. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama ditanya bahagian. Bahagian apa dulu dekat depan tu? Bahagian mulut. Betul Siapa jawab tadi? Mulut. Gigi, lidah. Okey, betul. So, jawapan dia mulut. Proses makanan dihancurkan oleh apa? Oleh gigi? Gigi. Betul, gigi. Gigi. Betul, jawapan dia gigi. Okey, betul right? Boleh right? Okey. Oleh gigi bukan lidah Okey. Yang bahagian tadi awak boleh tulis mulut pun boleh. Sebenarnya mulut gigi. Lepas tu lidah dan air liur. Tahu 3 mulut. Jawapan yang pertama mulut, gigi, lidah. Mulut tu bahagian. Gigi dihancurkan oleh gigi, lidah dan air liur. Okey, boleh semak jawapan standard. Tengok sini Fokus kat sini. Okey, ini kita punya esophagus kita esophagus kita ni sebenarnya sangat tak besar mana pun. Sebab itu makanan yang kita makan tu make sure kena betul-betul hancur supaya kita tidak tercekik. Contoh kalau anak kecil kan, kalau dia termakan, kita pula kalau kita terlekat buah laici sekalipun, kita akan tersekat kat sini. So kita tidak boleh bernafas tersekat kat sini, kata kita makan buah laici ke buah anggur ke terlekat kat sini kan. So kita tak boleh bernafas. Bila kita tidak boleh nafas, udara tak masuk, kita akan sesak nafas dan kita boleh meledak. Okey, tengok laluan pertama. Laluan kedua, esophagus. Esophagus kat sini ni esophagus kita. Okey. Proses laluan makanan ke apa? Ke perut. Ni tak payah ni. Laluan makanan ke perut. Tak payah tulis dah. Okey, ke perut. Jawapan dia perut sahaja. Laluan ke tak payah dah. Perut. Dia dihancurkan semakin kecil. Betul. Sebab nak serap kan. Bila nak serap dalam usus kecil, dia kecil lagi. Okay. Dia bercampur dengan asid hidroklorik kan. Dia campur kat sini kan. Tak payah fikir lah.
makanan tu makin kecil. Dihancurkan lagi kat perut, diproses kat perut ni. Okey. Sebab itu kalau makanan macam kita makan daging kan dia lambat sebenarnya kan lagi dia akan masuk ke usus penyerapan. Mesti ada penyerapan. Kalau tak ada penyerapan, jawapan awak dia. Okey, yang ke seterusnya. Lepas dia serap dalam usus kecil, usus kecil sebenarnya, usus kecil kat sini yang tengah ni. Kemudian bahagian dubur kalau ikut buku teks awak. Okey, ni bahagian dubur. Ni dubur awak ni. Dubur, so makanan tidak tercerna keluar melaluinya. Nya tu maksudnya dubur. Nya tu maksudnya dubur. Okey, sebagai tunjuklah najis kamu lah. Najis kamu. Boleh tak? Awak boleh tengok jawapan awak. Lepas tu tanda right. Tanda sendiri ya sebab saya tak tahu bila sekolah akan dibuka. Saya dah tak larat nak tanda dengan dekat Telegram kan. Saya tak sempat dah. Jadi saya bincang hari ni terus tanda sendiri. Boleh yang tak faham terus tanya boleh chat dekat situ. Tak payah buka mikrofon lah. Boleh chat dekat ruangan chat situ. Boleh tanya yang tak faham. So saya ulang balik bahagian satu mulut. Kemudian makanan dihancurkan oleh gigi, lidah dan air liur. Okey, bahagian esophagus, laluan makanan ke perut. Jawapan dia perut. Bahagian ketiga perut dihancurkan menjadi semakin kecil. Kemudian bahagian yang keempat usus. Ni usus kita ni. Ni usus kita. Okey, proses penyerapan. Proses penyerapan nutrien. Okay. Penyerapan nutrien di usus kecil. Okay. Di usus kecil. Sebabnya waktu usus kecil lah lagi detail. Kalau waktu usus pun boleh. Untuk tahun 3 pun boleh. Cuma untuk makluman awak sebenarnya usus kecil. Usus kecil berlaku penyerapan nutrien. Nutrien itulah yang kita gunakan sebagai tenaga dan dialihkan seluruh badan kita melalui darah kita kan. Untuk kita menjalankan aktiviti harian kita, kita kan perlukan tenaga kan, perlukan vitamin kan. Itulah fungsi-fungsinya. Okay. Kemudian last kali bahagian dubur. Ni dubur kita. So makanan yang tidak diserap ni maksudnya yang tidak dihadam, yang tidak dicerna. Hampas dia. Hampas dia tak mau dah, tak mau simpan. So dia akan buang sebagai tinja. Keluar melaluinya. Keluar melaluinya tu, nya tu tinja lah. Nya tu dubur lah. Melalui dubur kita sebagai tinja. Jadi tinja ni kalau kita tak buang, dia berada dekat usus besar. Sebab itu kita sebagai manusia, Allah jadikan kita kena minum banyak air masak, air kosong tu. Sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Supaya tinja kita mudah dibuang. Kalau kita buang air besar hari-hari sangat bagus. Sebab kita membersihkan bahagian badan kita. Sebab kalau tinja kita susah nak dibuang, dia lama-lama akan jadi kanser usus. Nampak tak? Sebab tinja tu adalah toksik yang berbahaya kalau dalam jangka masa yang lama. Dia mula-mula dia akan jadi suka nak berak, dia suka nak buang air besar, dia jadi sembelit kan. Dia punya najis dia keras sebab dia jarang nak minum air masak. Jadi najis dia jadi keras. Bila keras dia susah nak buang air besar, dia susah. Bila susah kalau dia buang juga kadang-kadang najis dia keras menyebabkan dubur dia berdarah. Dia bahaya tau. Lepas tu kita kena minum air masak yang banyak. Sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Jadi kalau dah jadi barah, jadi kanser, apa yang doktor boleh buat, sebenarnya doktor akan, saya ada kawan dah meninggal sebenarnya. Dia ada kanser usus. Dia ada masalah penghadaman dia. Bila dia nak buang air besar, dia kena makan ubat. Ubat tu dia ambil kat farmasi. Jadi bila dia selalu kerap makan ubat tu, dia terlalu banyak makan ubat tu untuk dia buang air besar, menyebabkan lama-lama ubat tu jadi racun pada dia sebenarnya. Dan dia menyebabkan dia dapat penyakit kanser usus besar dia. Jadi bila ada kanser dekat sini, katalah dekat bahagian kanser kan, doktor terpaksa operate. Doktor terpaksa buang kawasan usus ni, buang usus ni, lepas tu doktor jahit balik. Sebab kawasan tu dah kanser kan. Tapi bila kita kata kanser ni berbahaya sebab dia dah merebak satu badan dia dah masa tu. Jadi bila doktor dah buang, dah operate kanser dekat bahagian usus besar dia ni kan, kat sini,
dia dah teruk dah masa tu, dia lepas dia operate tu nyawa dia dalam sebulan macam tu lah. Lepas sebulan dia meninggal dunia. Sebab itu kita daripada awal, awak daripada kanak-kanak lagi awak kena jaga. Selalu makan sayuran, makan buah-buahan. Sebab buah-buahan ni sebenarnya vitamin pada kita untuk kita buang air besar dengan mudah. Okay, makan vitamin C kan. Sekarang ni kan COVID kan. Vitamin C tu kita kena makan hari-hari. Kena makan hari-hari untuk menjaga tubuh badan kita supaya kekal sihat. Okay, alright. Saya teruskan lagi dengan video ni. Adalah waktu makan yang paling penting dalam suatu hari. Ini adalah sebab Martin memastikan dia tidak terlupa bersarapan. Makanan yang dimakan oleh Martin menjalani proses yang dipanggil pencernaan, pemecahan makanan kepada cebisan lebih kecil supaya nutrien daripada makanan boleh diserap oleh badan. Pencernaan berlaku di dalam salur pencernaan. Salur pencernaan bermula dari mulut hingga ke dubur. Ia termasuk bahagian-bahagian berikut: mulut, esofagus, perut, usus dan dubur. Pencernaan makanan bermula dari mulut. Makanan dihancurkan dan dikunyah menjadi cebisan lebih kecil oleh gigi dengan bantuan lidah. Makanan yang dihancurkan melalui esofagus yang membawa makanan ke perut. Makanan dicernakan lebih lanjut di dalam perut, menjadikannya semakin kecil. Nutrien daripada makanan diserap di dalam usus kecil di mana pencernaan disempurnakan. Makanan yang tidak tercerna melalui usus besar yang menyerap air dan mineral. Makanan yang tidak tercerna yang menjadi tinja keluar melalui dubur. Okay, saya ulang balik je ni. Monster Math presents Addition Below 10. Okay class. Okay, saya ulang balik je. Okay, jelas saya refresh balik tajuk yang sebelum cuti tu. Saya harap awak jelas usus kecil okay. Siapa buat usus betul saya boleh terima lah. Okay. Ini adalah soalan yang muka surat berapa ni? 34. Ini kalau boleh awak guna warna ni. Amsyar tak guna warna ni. Sepatutnya mulut. Okey, dihancurkan oleh gigi dengan bantuan lidah. Turun. Ni. Cari. Okey, jumpa esofagus. Makanan masuk ke esofagus. Jalan. Makanan jalan. Sampai ke perut. Ke perut makanan tu jadi lagi kecil. Cebisan kecil. Proses kat perut. Lepas tu dia akan masuk ke usus kecil. Dia serap nutrien. Dia hadam makanan tu, serap nutrien. Nutrien tu akan masukkan ke satu badan melalui darah. Kemudian dia jalan lagi makanan tu, dia jadi tinja. Dia keluar melalui dubur. Dekat tinja tu dia masuk ke usus besar. Lepas usus besar baru dia masuk ke dubur. Lepas tu habis. Lagi. Dah tanda Semua dah tanda Pastikan semua dah tanda. Okey, bagus. Okay, sebab apa? Saya tak tahu bila sekolah akan naik. Jadi pastikan buku aktiviti awak dah buat sampai muka surat ni. Kalau siapa yang ada tertinggal tu cepat-cepat buat. Kalau tak faham boleh PM saya tanya jawapan. Cikgu, jawapan ni apa? Sebab kita dah sampai sini dah sebenarnya untuk buku aktiviti sains. Kan? Okey. Sebab kita tak tahu. Entah sekolah buka hujung tahun apa. Bulan 11 baru buka. Tak tahu sampai bila COVID ni akan berakhir kan? Okey. Kita pergi lagi. Okey. Ini kita nak buat hari ni. Saya tahu awak dah terror. Dah tahu, dah faham tadi kan? Okey. Jawab semua soalan berikut dengan mengisi tempat kosong huruf yang ditulis pada kotak. Perlu disusun semula untuk mendapatkan jawapan bagi soalan 2. Murid-murid yang belum siap lagi sampai muka surat 35, pastikan dia buat dah buku aktiviti dia. Okey, soalan yang pertama apa dia tulis? Dia kata makanan dikunyah menjadi cebisan kecil di dalam. Siapa nak jawab? Tulis dekat situ, jangan buka voice Awak tulis je dekat Mulut. apa tu? Oh, Sarah tulis mulut. Sarah. Okey, tanda. Okey, betul. Bagus. Mulut. Okey, awak tanda sendiri, right? Tanda dengan pensel. Tanda dengan
Nak tanda dengan pensel warna pun boleh sebenarnya. Okey, bagus mulut. Oh, Hafiz jawab mulut, Iman jawab mulut. Okey, bagus Tana. Okey, dah jawab ni. Ailio. Wah. Oi, ramai jawab betul. Okey. Gigi, lidah. Betul. Ailio, Tania. Okey, right jawapan awak. Ailio, Iman jawab Ailio. Okey. Okey, betul jawapan awak. Ailio, tahniah. Okey, maksudnya gigi, lidah dan ailio membantu proses pencernaan dalam mulut kita. Jawapan dia, makanan dari mulut dibawa ke perut melalui saluran. Jawapan dia saluran. Betul Hafiz, betul. Saluran. Okay, nombor 4 jawapan dia panjang. Panjang maksudnya usus kita panjang. Usus kita sangat panjang. Dubur ialah urutan aliran makanan terakhir dalam badan. Yes. Badan kita yang terakhir sekali dubur. Mesti dikeluarkan melalui dubur. Kalau najis awak tidak keluar, awak simpan saja tinja tu, awak akan mendapat penyakit. Sebab tinja yang lama dalam badan dia akan menjadi racun dan toksik. Dan akan menyebabkan penyakit kepada awak. Jadi tinja tu kita perlu buang. Kalau boleh sebaiknya hari-hari. Nak buang tinja hari-hari kena minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kena makan buah, kena makan vitamin C. Barulah kita boleh buang air besar hari-hari. Okay? Orang yang sihat dia akan buang air besar hari-hari. Kalau dia tak sihat, dia akan buang 3 hari sekali, dia akan buang 4 hari sekali. Tapi masa tu najis dia dah keras. Sebab najis tu sebenarnya tinja tu dia diserap air hari-hari diserap sampai lama-lama tinja tu jadi keras. Bila jadi keras susah nak buang air besar. Bila susah nak buang air besar, bila dia buang, dia terang juga nak buang, dubur dia akan berdarah. Kan? Bila dubur dia berdarah, dia akan efek nanti untuk jangka panjang dia akan selalu sangat berlaku kan. Dia akan menyebabkan buasir. Awak tahu tak buasir tu apa? Buasir tu maksud usus besar awak dah terkeluar. Usus besar awak tu terkeluar kot dubur. Bayangkan. Sebab apa awak duk teran nak berak tak keluar air. Usus besar awak terkeluar kot dubur awak. Bayangkan sakit kan. Jadi kita jaga daripada sekarang. Kita elakkan daripada sekarang penyakit-penyakit tersebut tu. Okey. Yang badan akan dikeluarkan melalui dubur sebagai tinja. Bagus. Arisa, Kaisara, Sarah, Safia, Amsyar. Okey, jawapan dia tinja. Ni terror dah ni. Kalau ni dalam buku teks awak. Perbuatan yang mengganggu pencernaan. Okey. Makanan yang dicerna ke tak dicerna ke. Okey, macam ni. Bila kita makan, kita kena duduk dengan tertib kan. Kita kena duduk. Mana ada orang makan berlari. Mana ada orang berdiri tu adalah orang makan. Tapi berlari. Kan? Dia makan ayam sambil berlari. Kan? Dia makan ayam. Dalam masa yang sama dia berlari. Apa yang berlaku pada dia? Nampak tak kesan dia? Dia muntah balik. Nampak tak? Macam mana dia nak makanan nak masuk dengan baik? Dalam masa yang sama dia berlari dan dia makan. Bayangkan. So bila dia berlari, dia perlukan oksigen tau untuk bernafas. Nampak tak? Oksigen tu, kan bila kita berlari kan kita tercungak-cungak kan? Kita kan macam tercungak-cungak kan? Masa tu kita nak sedut banyak oksigen. Sebab tu kita tercungak-cungak. Cuba kita sebenarnya tindakan refleksi kita. Bukan kita sengaja tercungak-cungak. Tak. Kita memang perlukan oksigen masa tu, ketika itu. Dan ketika itu kita pula makan, tengah lari sambil kita makan. Memang akan termuntah balik, keluar balik. Makanan tidak boleh masuk dalam badan kita. Makan gelojong, nampak tak? Dia makan gelojong. Ni, dia agaknya dia puasa kan. Lapar agaknya, dia sumbat. Last tercekik. Nampak? Ni tercekik kat sini. Nampak? Dia pegang dada dia kan. Tercekik, sakit lah ni. Tercekik. Kadang-kadang tercekik tulang. Tercekik tulang pun kalau kita perasan walaupun tulang tu kecil, kita kecil tulang ni tapi kita sakit. Sebab apa? Tulang walaupun kecil kalau dia mengganggu tulang tu dia macam melentang katakan. Dia kecil tapi dia melentang duduk elok-elok dekat kita punya esophagus kita. Kita akan rasa sakit kan? Sebab dia akan menyucuk kan, menyucuk kan. Walaupun dia kecil. Nampak tak bahayanya? Sebab itu jangan makan gelojong. Kita makan dengan sopan. Boleh menyebabkan kematian. Sebab itu saya pesan dekat sini. Kan, kalau awak lapar sekali pun awak sabar. Makan dengan tertib. Satu lagi ni. Ni biasalah ni biasa. Makan sambil bercakap. Dia makan, dia bla 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 bla. Lepas tu dia pun sampai tercekik.
Sebab bila dia bercakap, dia tak ada nak kunyah, dia telan. Tak ada kunyah, dia telan. Kan? Dia duduk alik. Jadi dah lah tercekik juga. Jangan lupa tulis tarikh hari ni 13 hari bulan 6. 13 hari bulan 6, 2021. Okey. Siapa yang belum buat, boleh buat sekarang. Okey, jawab semua soalan. Yang berikut perbuatan yang dilakukan semasa makanan. Semasa makan. Tandakan pangkah pada perbuatan yang mengganggu pencernaan. Ni sekejap je. Yang mana yang mengganggu pencernaan awak tandakan pangkah. Senang je soalan ni kan? Okey, nombor 2. Berdasarkan jawapan di atas, lengkapkan ayat di bawah. Perbuatan apa, jawapan awak tadilah, jawapan awak yang tadi tu, awak tulis balik je kat bawah ni. Kan apa, jawapan untuk kelas Google Meet ni memang, kelas saya memang secara Google Meet setiap hari Ahad sampai jadual. So memang kita akan start 9.30 sebab saya pukul 8 saya akan start dengan kelas 6 Muslim dulu. Okey, sebab saya tahu kalau saya buat kelas tahun 3 awal, saya takut ada yang belum bangun. Kan? Dia lepas subuh dia tidur balik. Jadi saya tukar. Kalau ikut jadual saya tahun 3 dulu, pukul 8. Tapi saya takut awak tak bangun lagi, saya tukar. Jadi tahun 6 Muslim pukul 8 hingga pukul 9 suku lah. Makan sambil melompat. Okey, betul Okey, tandakan right tadi pangkah Jangan right pangkah. Okey, ikut arahan dia suruh pangkah, tandakan pangkah, jangan right okey, betul. Siapa jawab tadi? Akmal makan dengan gelojoh, betul. Makan dengan gelojoh dengan makan sambil melompat. Dia akan mengganggu pencernaan. Okey, Nabil. Maksudnya makanan tak sempat sampai dalam perut, awak dah siap, cikgu. Kata sedap. Siapa dah siap boleh write. Kalau boleh lepas ni awak boleh tak nanti awak guna akaun awak sendiri. Kaliman Khadijah tanya, makan dengan tertib tanda tak payah tanda. Kalau jawapan dia sebab dia minta pangkah je kan, dia kena tak payah. Okey, Iman, makan dengan tertib tak payah tanda apa-apa. Tak payah tanda sebab arahan dia suruh pangkah sahaja. Sebab itu dalam periksa, kalau ada periksa kalau dia suruh pangkah, awak pangkah. Jangan awak write pada arahan yang tak ada arahan. Jadi kalau markah akan ditolak. Faham tak? Sebab dia nak pangkah sahaja. So awak jangan write jawapan yang betul. Memang jawapan tu betul, tapi tak payah write sebab dia tak ada arahan dekat situ. Kalau awak write juga, nanti jawapan yang betul awak bagi tu dia akan jadi salah. Awak hanya dapat 1 markah saja. Sepatutnya awak dapat 2 kan? 2 markah. Awak jawab betul 2 markah. Makanan sambil makan sambil melompat, makan dengan gelojoh. Betul 2 jawapan. Tapi tiba-tiba awak pi write dekat makanan dengan tertib. Makan dengan tertib awak pi write kat situ. Jadi menyebabkan markah awak akan jadi 1 sahaja. Sebab awak tak faham arahan. Itu yang berlaku dekat calon UPSR 2019. Orang bagi arahan lain, dia jawab lain. Sama juga kalau dia suruh write. Awak pergi pangkah jawapan. Tapi jawapan awak betul. Pun tak ada markah. Jadi untuk sains yang ni memang ada, untuk sains subjek ni awak kena faham arahan. Baru awak jawab soalan. Sebab itu bila jawab soalan, pastikan awak garis kata kunci. Cari kata kunci apa yang dia nak dalam soalan tu. Okay. Untuk kata kunci ni dia nak pangkah kan? Pangkah, kata kunci dia pangkah perbuatan yang mengganggu pencernaan. Itu kata kunci yang awak kena garis sebenarnya masa awak jawab soalan ni. Okay. Ini tak apa. Kalau boleh tak create akaun anak, akaun email anak yang biasa guna Gmail kan. Akaun Gmail anak, guna nama anak sendiri. Jadi senang saya nak trace. Siapa yang hadir kan. So bila saya buat Google Meet, saya ada attendant tau. Jadi kalau nama dia, nama sendiri, automatically nama dia akan masuk dalam saya punya senarai kehadiran. Okey nanti minta tolong ibu bapa yang ada dalam kat sini boleh create akaun anak, akaun Gmail personal bubur nama penuh anak lah. Nama penuh lah dengan bin sekali, senang saya nak trace. Kalau masalah nak masuk dengan akaun MOE. So saya bagi kelonggaran lah. So hari ni memang saya tak guna akaun MOE saya. Saya tak guna akaun GC. Biasa kalau saya buat Google Meet, saya guna GC senang. Awak terus je link dengan GC. Tapi bila saya guna GC, link GC, nanti ada ramai yang tak boleh join. Especially yang guna akaun peribadi.
Tapi untuk yang kelonggaran pada semua yang senang, lepas ni boleh create account anak, account personal, guna Gmail, guna nama penuh anak. Jadi apa-apa Google Meet nanti guna je account tu. Macam tu. Okay, sebab untuk kelas sains saya memang saya akan Google Meet setiap minggu. Sebab saya rasa saya lebih selesa Google Meet sebab saya nak awak faham. Okay, awak boleh, saya direct terus perbincangan kita kan. Jadi mana tak faham terus bagi tahu, saya tak faham cikgu. Boleh kita terus ulang balik. Okey ya. So untuk yang last kali tu jawapan dia tersedak dan muntah lah. Jawapan dia 5 bintang kat bawah tu. Nanti awak tengok balik buku awak kan. Yang mana yang betul semua tu awak buat je 5 bintang. Lukis bintang ada 5 bintang. Boleh je buat dengan pensel warna ataupun dengan pensel. Ini tugasan awak, awak buat masa tak kisah, masa cuti boleh buat. Tapi nak buat lepas ni pun boleh, terpulang. Tapi tak susah pun sebenarnya. Okay, awak boleh ambil masa sebenarnya. Sebab tugasan ni saya akan bagi seminggu lah. Sebab kalau saya bagi seminggu nanti, tugasan lain akan bertambah kan. Jadi untuk tugasan minggu ini, awak hanya perlukan, okay, saya bagi kelonggaran. Awak kalau tak ada tanah liat, nak pergi cari tanah liat lah bagai semua kan, tak payah. Awak guna awak. Okey, kalau ada kotak kasut ke ataupun kertas A4 ke, awak boleh guna atas kertas A4, awak boleh guna kotak Coco Crunch ke, kan kita beli Coco Crunch kan, kotak-kotak apa pun boleh guna, tak perlu cari kat Manila. Kalau tak ada kat rumah, guna apa yang ada di rumah sebab saya tak nak awak menyusahkan ibu bapa awak untuk cari barang ni kat luar. Guna apa yang ada di rumah sebab kita nak kurangkan kita keluar rumah. Kita nak kurangkan tu. Jadi gunakan apa ada di rumah. Mesti ada kat Manila, mesti ada kotak-kotak yang tak guna kat rumah tu kan. Ataupun awak boleh guna kertas A4 lah kalau tak ada sangat pun. Okey, tak payah keluar beli barang Okey, kemudian awak mesti ada kalau tak ada tanah liat, tak apa, awak guna je kertas warna. Kan? Kalau tak ada kertas warna, cikgu tak ada kertas warna, tak apa. Awak guna saja kertas A4, awak warnakan dengan warna merah. Macam tu. Kalau ada tanah liat, gunalah tanah liat, tak ada masalah, boleh guna. Tepeklah kat sini. Jadi nak senangnya, mula-mula sekali awak kena lakar. Awak lakar bentuk badan ni. Sebenarnya dulu yang ni, bentuk dia. Okey, bentuk dia lakar dulu. Lepas awak lakar bentuk ni awak lakar, kawasan mulut kita kan awak lakar, awak tampal dengan kertas warna. Okey? Kalau tak nak tampal pun awak warnakan dulu. Tapi saya nak ada satu juga elemen yang awak kena tampal Saya tak nak awak lukis Sebab bila awak tampal, awak lebih ingat. Benda tu awak lagi ingat di ingatan awak sampai awak besar nanti. Percaya cakap saya. Okey, kemudian esophagus ni kan, awak boleh guna lidi. Kan kalau ada lidi sate, saya kalau beli sate saya simpan sebab nak guna nanti. Lidi sate ke, straw ke, whatever things yang bentuk panjang kat rumah awak, tali ke, apa-apa yang ada boleh guna. So bila guna tali tu awak kena guna gam uhu lah. Dia kena tengok juga awak guna apa kan. Awak cari barang yang boleh gantikan dengan tanah liat ni kalau tak ada tanah liat ni. Aiskrim, batang aiskrim kan. Dia kan panjang kan. So yang ketiga perut. Okey, kertas warna. Okey, kertas warna ataupun kertas biasa nak warnakan. Okey, kemudian ataupun awak kata cikgu, saya nak guna plastik. Boleh. Plastik tu potong bentuk perut awak. Boleh. Plastik kan, bentuk lebar kan. Boleh guna plastik. Awak kena kreatif sekarang ni. Tak payah beli. Kalau tak ada tanah liat jangan cari. Kalau ada gunalah. Kalau tak ada tak payah pergi cari. Tak payah. Guna apa yang ada kat rumah. Okey. Kemudian esok awak punya usus ni awak guna tali. Kan? Tali. Ada tak tali kat rumah? Atau benang. Benda yang boleh ni kan boleh kita kan? Segala sekali dubur awak kat bawah ni. Kan? Jadi dubur ni tak apa, awak buat je dengan kertas juga, tak kisah, boleh. Okey. Lepas tu awak labelkan. Labelkan mulut, labelkan esophagus, sekarang ni memang saya galakkan awak buat, sebenarnya tak wajib. Okey, saya kata tak wajib, tapi saya galakkan awak buat sebab bila awak buat, benda ni akan ingat dalam kepala awak sampai bila-bila. Sebab apa? Lepas awak siap, sebab kalau kat kelas kita buat, memang saya akan buat kalau kat kelas. So sebab ni saya minta tolong ibu bapa jugalah untuk bantu okey, untuk guide anak-anak okey. Kemudian bila awak dah siap ni, saya nak awak present. Present setakat mana awak faham lah. Mula-mula makanan masuk dekat mulut kan. Awak cerita balik yang kita bincang tadi tu, tapi simple, tak payah detail.
Tak payah nak simple yang awak faham. So awak present minta ibu bapa awak atau kakak atau abang awak record video awak tu sambil present sambil cerita. Mula makanan daripada mulut, masuk ke esophagus, terus ke perut, proses dekat perut, masuk ke usus kecil, makanan diserap. Kemudian makanan akan yang dihadam tu akan diserap, kan? Nutrien tu akan diserap dan kemudian makanan tu akan dibawa ke usus besar ataupun makanan tu terus bawa ke Serat ni. dan rekodkan dalam video. Dan video tu awak boleh hantar, kalau 3 Ibnu Sina saya galakkan awak guna GC, Google Classroom. Sebab awak dah 28 orang dah join Google Classroom. Sebab Google Classroom ni awak akan ada akaun awak takkan hilang. Tahun depan awak boleh explore, awak boleh guna lagi macam tu. Tapi untuk 3 Muslim boleh hantar melalui Telegram. Sebab yang join GC 3 Muslim baru 8 orang. Jadi tak apa, awak boleh hantar Telegram. Tapi Telegram pun jawab soalan. Apakah urutan aliran makanan semasa pencernaan? Ini awak dah buat jawapan dalam buku aktiviti tadi kan? Mula dengan mulut. Itu aliran dia. Bila ada aliran mesti ada anak panah. Dia ada mulut, anak panah, esophagus, anak panah, perut, anak panah, usus, anak panah dan sekali dubur. Mesti ada anak panah. Bila kata aliran mesti ada anak panah.